Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa amila bita'alimihi ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu sebagai suatu kebenaran, dan beri kami kekuatan untuk melaksanakannya dalam semua urusan hidup kami. Di samping itu, perlihatkan juga kepada kami yang batil itu sebagai suatu kebatilan yang dapat kami cegah dari semua urusan hidup kami, dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini Allah pilih kita untuk berada dalam majlis yang bukan saja dihadiri oleh kita semata-mata, tetapi dihadiri juga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu ramai. Malaikat Allah yang begitu ramai, makhluk Allah yang paling ramai ialah para malaikat, yang tidak siapa pun mengetahui betapa ramainya para malaikat yang menguruskan perjalanan bumi ini, perjalanan dunia ini, terutamanya menguruskan urusan hidup manusia. Sebab itu ada malaikat yang bawa rezeki, ada malaikat yang mencatat amalan, ada malaikat yang membawa rahmat. Dan begitulah, semua urusan manusia diuruskan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan sebahagian daripada keistimewaan kita, orang yang beriman, sehingga kita diuruskan seluruh urusan hidup kita oleh makhluk Allah yang paling mulia, itu para malaikat. Malaikat mulia kerana mereka tidak pernah menderhakai Allah walaupun sebesar zarrah sekalipun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menderhakai Allah, malah mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka sebagaimana yang diperintahkan. Dan kehadiran kita ke majlis ilmu bukan saja semata-mata kerana kehendak kita, usaha kita, tetapi kehadiran kita dalam majlis ilmu, kehadiran yang dipilih oleh Allah. Kerana orang yang berada dalam ilmu, dalam majlis ilmu, yang merupakan majlis yang paling besar,
kedudukannya yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah majlis ilmu yang sahaja bukan dihadiri oleh kita yang diwajibkan menghadirinya, malah dihadiri oleh para malaikat. Dan malaikat di sepanjang majlis ilmu ini mereka bertasbih dengan 2 tasbih, iaitu mendoakan kepada tetamu Allah yang berada dalam majlis ilmu ini, ada para tetamu Allah. Maka malaikat mendoakan kita yang hadir sebagai para tetamu Allah atau orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam majlis yang mulia ini dengan 2 doa yang sangat perlu, yang sangat penting kepada kita. Pertama, doanya supaya Allah ampunkan kesalahan kita. Kita tidak nak dapat mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan kerana kekurangan dan kelemahan yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Allah tahu kelemahan kita, tetapi Allah buka seluas-luas peluang untuk kita membersihkan diri daripada kederhakan kepada Allah itu. Malaikat tidak pernah menderhakai Allah. Maka sebab itu para malaikat, mereka adalah makhluk Allah yang bersih, yang tidak sedikit pun derhaka kepada Allah. Tapi kita tidak terlepas daripada dosa, kerana itu adalah takdir Allah kepada kita dengan penuh hikmah yang ditentukan oleh Allah. Sabda Nabi SAW tentang kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Sebagaimana sabdanya SAW, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Bila kamu tempuh taman-taman syurga, farta'u, bersantailah di dalam taman tersebut untuk memakan buah-buahan yang dihidangkan oleh Allah dalam taman tersebut. Terus sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Di manakah atau apakah taman-taman syurga itu ya wahai Rasulullah, kami nak pergi. Kami nak berada dalam taman tersebut, kata para sahabat. Maka terus Allah kata, "Majalisul ilmi." Itulah majlis-majlis ilmu. Malam ini kita sedang berada dalam 2 keistimewaan. Pertama sekali berada dalam rumah Allah sebagai tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetamu di dalam rumah Allah. Dan yang kedua, kita juga menjadi tetamu yang sangat dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh para malaikat, kerana kita sedang berada dalam majlis Allah. Majlis ilmu ini majlis Allah, bukan majlis kita, yang di dalamnya akan ada buah-buahan untuk kita sentuh, untuk kita jamah, untuk kita makan, untuk mengisi rohani kita dengan ilmu yang datang daripada Allah. Tidak ada perkara yang paling penting dalam hidup kita selain daripada ilmu. Dengan ilmu itulah kita boleh kenal segala-galanya. Dengan ilmu kita boleh kenal diri kita siapa. Setelah kita dengan ilmu juga kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal siapa sebelah kanan kita, mengenal siapa sebelah kiri kita. Malah mengenal
dunia ini seluruhnya dengan pengenalan yang diperkenalkan oleh Allah kepada kita menerusi ilmu. Dalam ilmu yang kita tuntut, yang kita cari dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, Allah memperkenalkan dirinya sendiri dalam majlis ilmu. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dalam majlis ilmu. Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana Allah memperkenalkan pula para malaikatnya dengan tugas-tugas khas mereka. Dan Allah memperkenalkan pula siapa manusia, siapa kita, dari mana kita datang, ke mana kita nak pergi, yang sedang berada di mana, dan apa kesudahan kita. Ini diperkenalkan. Sebab kita kenal siapa diri kita, bila kita kenal diri kita dan kita kenal semua apa yang ada di sekeliling kita, maka itulah suatu rahmat Allah yang paling besar. Kerana kita menjadi orang yang kenal segala-galanya, yang secara yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita ambil beberapa asas hadis yang mengenai dengan peraturan solat berjamaah. Apapun dalam Islam ini peraturannya cukup sempurna, peraturannya cukup luas, kerana peraturan itu dibuat oleh Allah yang mencipta kita. Allah yang menjadikan kita, Allah cipta juga peraturan-peraturan hidup untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan, supaya kita melaksanakan sesuatu itu secara yang betul. Dan apa yang nyatakan oleh Allah di dalam ilmunya, terutama ilmu yang kita tuntut dalam majlis ilmu ini, kesemuanya untuk kepentingan kita dunia dan akhirat. Tidak ada kepentingan yang paling besar selain pada kepentingan ilmu. Ilmu itu sumber hidayah. Ilmu itu sumber untuk kita dapat petunjuk hidup daripada Allah. Kerana Allah tidak izinkan kita hidup di buminya mengikut kehendak sesiapa pun. Tak diizinkan kita sama sekali untuk hidup di bumi Allah ini mengikut kehendak kita sendiri secara mutlak. Tak boleh kita hidup di dunia ini secara mutlak sebagaimana yang dikehendaki oleh ibu bapa kita. Dan siapa saja tak boleh kita ikut petunjuk hidup dari mereka, walaupun mereka itu adalah kerjaan kita umpamanya. Kerana kita berada di bumi Allah, mesti tunduk dan patuh kepada Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imam liyutamma bih, fala takhtalifu alaih. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti makmum. Baru solat maghrib kita berimamkan seorang imam. Apa tujuannya diadakan imam dalam solat jamaah? Tujuannya sangat penting untuk kita jadikan dia sebagai ikutan. Kerana bila kita berjamaah, mesti ada pemimpin yang tunjukkan kita cara kepimpinan yang betul.
Bukan hanya dalam solat. Tak dinafikan solat itu sebagai tiang agama terus kehidupan kita. Maka segala apa yang kita lakukan dalam solat mesti dibawa keluar daripada solat ke dalam hidup kita. Semuanya melaksanakan apa yang kita lakukan, terutama dalam jamaah, menghidupkan jamaah itu di luar solat. Idza kuntum salasah fa'amiru wahidan, atau kama qala, bila kamu ada 3 orang, lantiklah seorang menjadi pemimpin. Kepentingan pemimpin, bila ada 3 mesti ada pemimpin. Dan pemimpin tanggungjawabnya ialah memimpin rakyat. Makmum itu rakyat, imam itu pemimpin. Macam mana cara nak ikut imam? Janganlah kamu menyalahinya. Jangan kamu menyalahi imam. Ikut apa yang imam buat. Tapi kena faham di sudut akidah, di sudut keimanan, ikut Allah dan Rasul secara mutlak. Fima kariha atau fima ahabba wa kariha. Sebab ada perkara yang kita nak ikut daripada Allah dan Rasul, itu ati Allah wa ati Rasul, taati Allah dan taati Rasul. Dalam perkara yang kamu suka ataupun dalam perkara yang kamu tak suka, wajib ikut Allah dan Rasul secara mutlak. Dan juga pemimpin, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dan pemimpin dari kalangan kamu, dari kalangan kita. Pemimpin yang macam mana? Pemimpin yang mentaati Allah dan pemimpin yang mentaati Rasul. 5 kali sehari kena ikut imam. Dilatih kita, ditarbiah kita untuk berimam dalam semua urusan hidup. Janganlah kamu menyalahinya. Ikut sebagaimana yang diperintahkan. Jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut bertakbir. Bila imam itu bertakbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, ucapan masuk solat, dipanggil takbiratul ihram. Ucapan takbir yang mengharamkan segala yang halal, yang tidak kena mengena dengan salat dalam urusan hidup, ianya menjadi haram setelah imam bertakbir. Setelah imam bertakbir, seluruh urusan yang halal yang tidak ada kena mengenanya dengan urusan salat, maka perkara itu diharamkan. Perkara yang halal, bukan semua masa dia halal. Ada kalanya perkara yang halal menjadi haram. Oleh itu perkara yang halal kena rujuk halalnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di satu sudut selepas kita takbir Allahu Akbar, kita nampak ada kawan kita sebelah kanan yang telah terpisah selama 20 tahun, 30 tahun. Kita tengok betul itu kawan kita. Selepas saja kita takbir Allahu Akbar, selepas imam takbir kita bertakbir, haram kita berinteraksi dengan sahabat kita, dengan kawan lama kita yang baik kepada kita itu, kerana salat ataupun takbir itu mengharamkan segala yang halal yang tidak ada hubung kait dengan solat. Ianya menjadi haram setelah kita bertakbir.
Tak boleh tanya, you di mana sekarang? Berapa anak? Kan kerja apa? Tak boleh. Kerana yang halal, walaupun itu dia satu sudut, ianya suatu yang amat disanjung, amat baik, kerana pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk menghubungkan silaturahim antara sesama orang-orang yang beriman. Tapi bila Allahu Akbar, Allah saja Maha Besar, yang lain menjadi kecil belaka. Maka malah yang bertanya seperti yang tersebut itu tadi, walaupun ianya sesuatu yang digalakkan, tapi kerana kita letakkan Allahu Akbar, maka segala yang lain yang tidak ada hubung kait dengan Allahu Akbar, ia menjadi haram, diharamkan oleh takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ucapan takbir yang mengharamkan segala apa yang halal, yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan solat jamaah atau dengan solat itu sendiri, walaupun dengan bapa kita, walaupun dengan ibu kita. Sebab itu dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala yang halal yang tidak ada kaitannya dengan solat. Maka sebab itu ulama mengatakan sesuatu yang halal tidak terus ia menjadi halal dalam keadaan secara mutlak. Kena tanya bila halalnya, pada siapa halalnya, bagaimana halalnya. Kerana yang halal itu akan menjadi haram bila kita tidak patuh tentang peraturan halalnya itu. Betapa pula benda yang memang sedia dah haram. Perkara yang telah sedia haram, terus ia haram dan tidak akan jadi halal. Itu kaedah, itu peraturan. Apabila ia, siapa ia tu imam, bila imam telah berrokok, apabila ia bertakbir, hendaklah kamu takbir. Maknanya apabila imam kata Allahu Akbar, apa yang halal selepas itu? Selepas imam Allahu Akbar, hanya ucapan Allahu Akbar, sebagaimana yang diajar, yang dipimpin oleh imam. Tinggalkan apa yang urusan lain. Kita sedang berdepan dengan Allah yang maha besar. Ulang balik, setiap benda yang halal tidak halalnya secara mutlak. Ada syarat halalnya, ada cara halalnya, ada ketika halalnya. Dan kena tanya bagaimana halal. Tetapi benda yang telah diharamkan oleh Allah tetap haram pada semua orang, pada semua masa, pada semua keadaan. Dan tidak akan jadi halal semula. Nabi kata bila imam itu telah bertakbir, fakabbiru, maka hendaklah kamu terus takbir. Jangan buat yang lain, jangan baca Quran, jangan baca zikir dan sebagainya, kerana lepas imam takbir, tugas yang wajib kita laksanakan. Fakabbiru, hendaklah kamu terus takbir. Jangan buat yang lain, walaupun baca Quran tak boleh. Kerana ketika imam habis saya takbir, maka kita wajib mengikut imam untuk bertakbir. Apabila ia telah rokok, telah berada dalam rokok, hendaklah kamu ikut rokok. Rokok, baca biar betul, bukan rokok. Satu ayat, farka'u ma'ar raki'in, rokoklah kamu bersama-sama orang yang rokok.
Bukan rokok, merokoklah kamu bersama-sama orang yang merokok, bukan yang tu. Rokok ini, rokok bukan rokok ya. Rokok itu suatu budaya hidup Yahudi. Budaya hidup Barat yang amat bercanggah dengan budaya hidup Rasulullah dan para sahabat. Tak ada seorang pun para sahabat yang diriwayatkan isap rokok. Tak ada. Saya harap awak semua tinggalkan rokok. Rokok tu tinggalkan. Boleh bagi pada saya apa baiknya merokok? Bagi satu cukup. Kerana budaya yang asing dengan Islam, yang lebih asing dengan sunnah Rasulullah, ia bercanggah dengan sunnah Rasul dan ia membawa keburukan. Saya bab rokok ni 5 jam boleh cakap. Ambil yang kecilnya. Berapa banyak aksiden berlaku kerana rokok. Tengah dihisap rokok, tahunya rokok terjatuh atas riba je. Maka itu punca kepada berlakunya keburukan. Jangan kawan dengan orang yang merokok. Orang yang rokok tak apa, yang merokok jangan kawan. Dan tabiat merokok ni berjangkit. Saya dengar satu ucapan ya. Dia kata sebatang rokok tu memendekkan umur kita berapa second. Itu kajian dibuat. Tambahan pula ulama kita telah ijma', telah sepakat bahawa hukum merokok itu adalah haram. Kerana budaya rokok bukan budaya Islam. Tidak ada para nabi dan para rasul seorang pun tak ada yang merokok. Malah tidak ada para sahabat yang merokok. Ada satu hadis Nabi SAW, hendaklah mereka menjauhi rumah-rumah kami bagi mereka yang merokok. Jauhkan mereka daripada rumah-rumah Allah. Kerana rumah Allah ini rumah yang paling mulia, rumah untuk berzikir, bermunajat, untuk beribadah. Saya ingatlah dulu tahun 60, 70, 80 di masjid-masjid di kampung-kampung lah. Awak tak ingat ke ya? Ada bekas-bekas rokok dalam masjid. Kat tepi-tepi dinding masjid ada bekas rokok. Bekas sabur rokok. Bagi mereka yang hidup zaman itu, seruan mereka, merokoklah bersama-sama orang yang merokok. Jangan ya. Berapa banyak penyakit yang kronik berpunca daripada sikap merokok yang sangat kotor itu. Kita kena yakin sungguh-sungguh keyakinan bahawa tidak ada satu yang diharamkan oleh Islam, melainkan ianya mengandungi keburukan yang sangat besar kepada umat manusia, khususnya umat Islam, kalau ianya dilakukan.
Dan tidak sesuatu yang diperintahkan oleh Allah melainkan ianya mengandungi kebaikan yang sangat besar dunia dan akhirat. Bukan saja dunia, sampai ke akhirat. Kalau ianya dilakukan. Jadi bila kita nak rokok, setelah imam berada dalam rokok, setelah habis rokok, ucapan Allahu Akbar. Allah jangan gerak lagi. Allahu jangan gerak lagi. Allahu Akbar. Lepas akbar imam perokok, bila imam telah berada dalam rokok, setelah ia bertamakninah, mendiamkan diri seketika dalam rokok itu, barulah kita Allahu Akbar, kita ikut rokok. Ini hadis. Dari mana kita ambil bila imam bergerak, Allah kita pun bergerak? Tak ada satu pun yang suruh kita sama dengan imam. Pergerakan ke, bacaan ke, perbuatan ke, tak ada. Kecuali hanya satu, iaitu amin. Amin itu memang disuruh sama daripada awal sampai akhir. A bersama-sama imam, min sampai ke hujung bersama-sama dengan imam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman para sahabat, mereka, Rasulullah dan para sahabat mengangkat ucapan takbir itu setinggi-tinggi suara. Dan juga mengangkat ucapan takmin, ucapan amin itu setinggi-tingginya. Kerana dapat didengar ucapan amin itu oleh orang yang sangat sakit hati kepada Islam, kepada umat Islam. Kerana amin itu artinya apa? Awak tahu apa arti amin? Amin artinya perkenankan segala permintaan kami. Inilah yang sangat dibenci oleh Yahudi dan oleh Nasara, Kristian, terutama Yahudi. Amat benci, amat takut, amat tidak senang hati apabila umat Islam mengucap amin beramai-ramai dan diangkat suara iman amin itu setinggi-tingginya dan diserentakkan ucapan amin itu daripada mula pada A sama dengan imam sampai min, imam berhenti, maka baru makmum berhenti. Dan menurut sebuah hadis, amin yang kita ucap setiap solat, terutama solat nyaring, maghrib, isyak, subuh, diucapkan juga oleh para malaikat. Para malaikat sama mengaminkan amin orang yang beriman dalam solat jamaah mereka, supaya permintaan mereka, doa mereka itu mendapat perkenan daripada Allah. Disokong ucapan amin oleh para malaikat. Dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuwafiqu ta'minuhum ta'minal malaikah illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bila imam kata amin, kamu hendaklah serentak amin itu dan diangkat suara sekuat-kuatnya, supaya orang Yahudi tambah gelisah, tambah takut. Dengan ucapan amin orang yang beriman dalam solat jamaahnya, syaratnya kamu mesti bersama imam mengucap takmin. Kalau sedang baca Fatihah, berhenti sekejap baca Fatihah, ikut amin imam. Itu akan menanamkan rasa gemetar dalam hati orang-orang Yahudi. Zaman dahulu, terutama zaman
Nabi dan zaman para sahabat, orang-orang Yahudi duduk menumpang di kampung orang-orang Islam bersama-sama dengan sahabat, berjiran dengan para sahabat. Apabila umat Islam mengucap amin kuat-kuat, mereka menutup telinga mereka. Mereka tak mau dengar ucapan amin, terutama ucapan amin dalam solat. Kerana mereka faham tentang bahasa Al-Quran. Amin itu minta Allah tunaikan segala kebaikan yang dipohonkan kepada Allah SWT, dan itu membawa pada rasa cemburu, rasa gelisah di kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga ucapan amin pada hari Jumaat berkumandang memecah suasana kampung ucapan amin solat Jumaat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengisahkan bagaimana dua perkara amat dibenci dan amat tidak disenangi oleh Yahudi yang dilakukan oleh orang yang beriman di dalam solat mereka. Ada dua perkara yang amat ditakuti, amat dibenci, yang tidak senang hati orang Yahudi apabila umat Islam melakukan dua perkara dalam solat jamaah mereka. Yang pertamanya ialah ucapan salam. Assalamualaikum. Ucapan ini tidak disenangi oleh Yahudi kerana mereka amat cemburu bila suasana selamat, suasana tenteram, suasana damai berlaku di kalangan umat Islam. Maka lakukan beberapa perkara yang boleh membawakan masyarakat umat Islam pecah belah, bermusuh, hasad dengki dan sebagainya. Yang kedua yang mereka amat benci, amat takut, amat tidak senang hati, yang menjadi ucapan orang Islam dalam solat jamaah mereka ialah ucapan amin. Amat ditakuti, amat tidak disenangi oleh Yahudi dengan ucapan amin orang-orang yang solat jamaah. Maka itu para sahabat menguatkan suara, mengangkat suara bila menyebut dua perkara ini dalam solat jamaah. Mereka menguatkan ucapan salam di antara sesama umat Islam, terutama ucapan salam mengakhiri solat. Dan yang keduanya, mereka menyaringkan amin di dalam doa imam, terutama amin di dalam qunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait, kata imam. Makmum serentak dan angkat suara mengucapkan amin, terutama amin selepas tamat bacaan Fatihah, nyaring. Maka para makmum berserentak mengucap amin dengan mengangkat suara. Dan ceritakan sebuah hadis seperti yang disebut tadi, ma wafaqa ta'minuhum ta'minal malaikah illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bila ucapan amin kita sama serentak dengan ucapan amin imam, dan ucapan amin imam diucapkan serentak oleh para malaikat, disokong oleh para malaikat supaya Allah perkenankan doa mereka. Maka umat Islam mengangkat suara amin itu sehingga memecah suasana kampung amat digerungi oleh Yahudi dan Nasara. Mereka angkat suara mereka.
bila menyebut dua perkara, menyebut salam dan menyebut amin. Itu amat tidak diserangi oleh Yahudi. Jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut bertakbir. Bila imam takbir, Allahu Akbar, imam bertakbir. Habis imam bertakbir, jangan bertakbir bersama imam. Tak ada dalam sembahyang ni suruh sama dengan imam. Ada satu seni kata lagu nasyid yang dinyanyikan oleh pendakwah seberang sana. Siapa? Bersama imam, kata apa? Ucaplah amin bersama imam. Bukan itu. Bersama imam amin ialah ini. Bila kita bersolat bersama imam, lakukan rokok dan sujud bersama imam. Mana boleh bersama imam? Imam dah rokok, baru kita rokok. Imam dah sujud, baru kita sujud. Semuanya melakukan pergerakan solat selepas imam. Sebab itu imam duduk depan. Apa lambang duduk depan? Simbolik duduk depan apa? Imam buat dulu. Dia adalah yang diikut. Lepas dia buat Allahu Akbar, dia rokok, habis sebut bar, kita pun Allahu Akbar. Nak pastikan imam tu betul atau tidak pergerakan dia, rakaat dia dan sebagainya, maka kita dikehendaki ikut imam selepas imam buat. Maka sebab itu imam duduk depan. Tak boleh kita imam berdiri bersama selari ataupun sama sebaris dengan makmum, tak boleh. Imam duduk depan. Dia kata bila imam rokok, hendaklah kamu ikut rokok. Bila imam rokok, imam dah berada rokok, baru kita setelah dia sampai ke rokok, baru kita bergerak dan bertakbir Allahu Akbar. Masa imam turun rokok, kita pun gerak sama, kita ucap Allahu Akbar bersama dengan imam. Itu tak ada. Imam dah rokok, dah Allahu Akbar dah habis, baru kita bergerak rokok serentak semua makmum. Maka apabila ia sujud, imam telah berada dalam sujud, 7 anggota sujud yang dah sampai ke lantai, maka hendaklah kamu sujud. Maknanya sujud pun kemudian daripada imam, kerana imam melakukan segala perkara mendahului makmumnya, kecuali amin saja dikehendaki serentak. Maka bila imam telah berada dalam sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Bila nak ikut sujud? Bila imam telah berada dalam sujud. Jangan bergerak masa imam sedang bergerak, jangan sujud semasa imam belum sampai ke sujud. Ini Nabi sebut dalam hadis ni. Dan begitu juga pergerakan-pergerakan yang lain, kesemuanya dilakukan selepas imam melakukannya. Termasuk dia ucapan takbir. Ucapan takbir itu maknanya apa? Dalam solat jamaah, ucapan takbir artinya ucapan bergerak. Bila imam kata Allahu Akbar, kan, takbiratul ihram maknanya imam sedang bergerak. Maka samakan pergerakan itu dengan ucapan takbir. Bergerak apa bermulanya? Bergerak masuk sembahyang. Allahu Akbar itu pintu masuk sembahyang. Bila imam masuk dulu, baru kita Allahu Akbar kemudian. Maka semua ucapan bergerak itu, atau dipanggil ucapan takbir, itu adalah ucapan yang datang daripada imam. Di antara tandanya imam sedang bergerak. Nak rokok, imam Allahu Akbar, serentakkan pergerakan imam itu. Masa dia turun rokok, makmum masih berdiri lagi. Habis kata imam kata bar, barulah makmum serentak pada Allahu Akbar. Dan begitulah sampai ke akhir salat. Semua perintah imam dilakukan setelah imam sendiri melakukannya. Cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.